Halo, selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan guru dan anak-anak pelajar semua. Apa kabar? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya Cikgu Jenny dan saya akan mengajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Pada hari ini, tajuk pembelajaran kita adalah daripada bab 3.1 pemilihan pakaian dan tumpuan tajuk kita pada hari ini ialah gentian asli dan gentian buatan. Standard pembelajaran untuk tajuk ini ada dua, iaitu yang pertama, mengenal jenis gentian serta sumbernya, dan yang kedua, menamakan contoh fabrik gentian asli dan fabrik gentian buatan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada jenis-jenis gentian ataupun contoh fabrik, kita perlu mengenal dulu maksud gentian. Jadi gentian ialah serabut serat dan filamen daripada bahan asli dan bahan buatan yang dijadikan yarn. Dan yarn ini kelas adalah serat ataupun gentian yang panjang yang boleh dipintal sehingga menjadi seperti benang. Jadi kualiti sesuatu fabrik juga ditentukan oleh kehalusan sesuatu gentian. Baiklah, gambar raja yang ditunjukkan ini adalah klasifikasi gentian. Gentian dibahagikan kepada dua, iaitu gentian asli dan gentian buatan. Gentian asli, terdapat dua sumber di bawah gentian asli, iaitu tumbuhan dan juga haiwan. Di bawah tumbuhan terdapat kapas dan linen, manakala di bawah haiwan pula terdapat gentian benang sayat dan sutra. Bagi gentian buatan pula, terdapat dua, iaitu gentian selulosa terjana semula dan juga gentian sintetik. Di bawah selulosa terjana semula, akan lihat di situ, kamu akan nampak ada tiga juga, iaitu viscose, triestate dan acetate. Di bawah sintetik, terdapat gentian polyester, acrylic dan polyamida. Baiklah, kita mulakan dulu dengan gentian asli. Okey, cikgu akan tunjukkan kamu tentang gentian asli dan sumbernya. Tumbuhan dan haiwan merupakan dua gentian asli. Okey, jadi yang pertama ialah gentian tumbuhan. Gentian tumbuhan ini terdiri daripada selulosa yang boleh didapati daripada bijinya, buah, daun atau batangnya. Yang kedua, gentian haiwan. Gentian haiwan pula boleh didapati daripada yang pertama kepompong ulat sutra, kedua benang sayat iaitu daripada kambing biri-biri, dan terdapat juga haiwan yang lain boleh menyumbang kepada benang sayat iaitu haiwan yang kita panggil kambing Angora, arnab Angora, unta dan lama. Okey, jadi ini gambar raja yang cikgu tunjukkan yang di sini. Okey, ini adalah kambing Angora. Ini ialah arnab Angora dan ini ialah lama. Jadi kita boleh lihat di sini kambing atau binatang ini, haiwan ini mempunyai bulu yang lebat. Okey, yang sesuai untuk dijadikan benang sayat. Okey, jadi kita lihat lagi tentang gentian asli iaitu sumber daripada tumbuhan yang dibahagikan kepada dua iaitu kapas dan linen. Kapas, baiklah ini gambar raja kapas. Okey, gambar raja pokok kapas ataupun buah kapas. Kapas dihasilkan daripada buah pokok kapas. Contoh kain kapas, drill, denim, belacu, poplin, terry dan gingham. Yang seterusnya, ini adalah gambar raja ladang pokok kapas. Okey, jadi kamu boleh tengok contoh-contoh gambar pokok kapas dan nampaknya petani dalam gambar raja ini sedang menuai pokok kapas. Okey, dan ini pula adalah linen. Okey, gambar raja linen.
Okey, so gambar ini adalah terhasil daripada gambar ini adalah pokok flax yang menghasilkan linen. Jadi contoh kain linen ialah damas, canvas, crash dan juga linen. Okey, ini adalah gambar raja pokok flax. Jadi kamu akan lihat contoh-contoh pokok flax dan juga ada ladang pokok flax di mana petani-petani sedang sibuk mengerjakan ladang ataupun menuai pokok flax. Jadi pokok flax kalau kamu tengok mempunyai bunga yang berwarna ungu. Okey. Okey, jadi sekarang ini cikgu tunjukkan pula gentian asli daripada sumber haiwan ada dua, iaitu benang sayat dan sutra seperti yang cikgu sudah sebut tadi. Okey, jadi sekarang ialah sutra. Jadi sutra ini adalah dihasilkan oleh ulat sutra daripada kepompongnya. Okey, bukan ulat itu tetapi daripada kepompongnya. Jadi contoh untuk kain sutra ada dua, iaitu jaket dan shantung. Seterusnya, ini adalah gambar lebih banyak kepompong ulat sutra dan sebelah kanan cikgu kamu boleh lihat kilang menternak ulat sutra yang menghasilkan banyak kepompong ulat sutra untuk menghasilkan tekstil sutra. Baik, seterusnya pula ialah benang sayat yang dihasilkan daripada biri-biri. Jadi gambar ini kamu boleh lihat petani ataupun peternak itu sedang mengeluarkan bulu biri daripada biri-biri. Okey, jadi contoh kain benang sayat ada tiga, iaitu jersey, twill dan tweed. Okey, ini banyak gambar lebih banyak kambing ataupun bulu biri-biri. Okey, jadi kamu boleh lihat di sini ada lagi petani peternak itu mengeluarkan bulu biri-biri. Diperhatikan oleh beberapa orang. Okey, jadi di bawah ini lagi banyak kambing biri-biri menunggu untuk bulunya dikeluarkan. Dan ini adalah satu bulu biri-biri yang sudah siap sedia untuk kita gunakan sebagai perhiasan ataupun sebagai alas kaki. Baik, kita sudah habis tentang gentian asli. Sekarang kita masuk pula dalam gentian buatan. Jadi gentian buatan ini, adalah terhasil daripada bahan kimia dan bahan mentah. Dan bahan mentah yang lazim digunakan adalah seperti petroleum, selulosa dan arang batu. Gentian buatan ini dibahagi kepada dua, iaitu satu kita panggil selulosa terjana semula dan satu lagi gentian sintetik. Jadi cikgu tunjukkan dulu yang pertama. Yang pertama iaitu gentian buatan selulosa terjana semula. Okey, apa dia ini? Baiklah, untuk gentian buatan selulosa terjana semula ini, kamu nak lihat di sini dibahagi kepada tiga. Yang pertama ialah viskos. Jadi viskos ini dihasilkan daripada campuran palpa kayu atau biji kapas dengan sauda kaustik dan karbon sulfida, dan bahan ini akan melalui proses pemintalan basah. Jadi tulisan yang berwarna hijau ini adalah bahan mentah dan tulisan yang berwarna kuning ini adalah bahan kimia. Jadi bahan mentah dicampur dengan bahan kimia untuk melalui proses pemintalan basah menghasilkan viskos. Jadi contoh fabrik di bawah gentian viskos ialah Frottisen, Chatsburn dan juga Bamberg. Yang kedua ialah Triestet. So Triestet ini dihasilkan daripada campuran selulosa asetik anhydrida dengan methylenina klorida dan bahan ini akan melalui proses pemintalan kering, maka akan terhasillah Triestet. Jadi contoh fabrik bagi gentian Triestet ialah Arnold. Yang ketiga ialah acetate. Jadi acetate ini kelas dihasilkan daripada campuran serpihan kayu palpa
Kemudian bahan kimia seperti asid asetik, anhydrida dan aseton. Dan bahan-bahan ini akan melalui proses pemintalan kering. Jadi contoh fabrik di bawah asetat adalah seperti fabrik Aeron dan Aerolove. Okay, so seterusnya kita lihat pula gentian buatan jenis sintetik. Okay, so sintetik ini kelas juga kalau kamu lihat dibahagi kepada 3. Okay, so yang pertama ialah polyester. Polyester dihasilkan daripada campuran bahan kimia terbitan petroleum, asid terftalik dan glycoethylena. Dan bahan ini akan melalui proses pemintalan cair. Okay, contoh gentian polyester adalah seperti fabrik Fawcett, Evelyn, Dacron dan juga Encron. Yang kedua pula adalah gentian polimida ataupun nylon. Okay? Jadi polimida ini adalah terdiri daripada arang batu, udara dan air. Dan bahan ini akan melalui proses pemintalan cair. Dan contoh fabrik di bawah nylon adalah seperti nylon 6 dan nylon 66. Dan yang ketiga, yaitu arkilik. Arkilik ini pula adalah campuran petrokimia, acrylonitrile dengan amonia dan air dan akan melalui proses pemintalan cair. Jadi, contoh bagi gentian akrilik pula adalah seperti Orlon, Acrylon dan Kotel. Dan kelas, kalau kamu lihat untuk ketiga-tiga gentian ini kelas, ketiga-tiga gentian ini akan melalui proses pemintalan cair. Baiklah, sampai di sini saja pengajaran cikgu untuk topik ini. Mari kita uji diri dulu. Kita uji diri berkaitan dengan topik yang baru saja kita belajar. Okey, jadi soalan yang pertama, sedia? Okey, jadi kamu boleh tulis saja jawapan di sekeping kertas dan cikgu akan tunjukkan jawapan dan kita lihat sama ada jawapan kamu betul ataupun tidak. Okey, yang pertama, lengkapkan raja klasifikasi gentian tumbuhan yang ditunjukkan di bawah. Gentian asli dibahagi kepada 2, tumbuhan, haiwan. Di bawah tumbuhan pula ada kapas dan X. Di bawah haiwan pula ada benang sayat dan Y. Nyatakan X dan Y. Jadi saya harap pelajar semua boleh ingat kembali apa yang sudah kita belajar tadi. Okey. So, sedia saya tunjukkan jawapan. Are you ready? Okey, so jawapan dia ialah X ialah linen dan Y ialah sutra. So, tahniahlah kepada pelajar yang berjaya menjawab soalan cikgu yang pertama ini. Okey, jadi kita lihat soalan yang kedua pula. Okey, gambar raja di bawah menunjukkan sejenis pokok yang menghasilkan fabrik jenis drill dan denim. Jadi ini raja 1. Okey, ini gambar raja tadi. Okey, cikgu sudah tunjukkan. Jadi soalannya, namakan pokok yang ditunjukkan pada raja 1 di atas. Okey, soalan ini mudah kan? Okey, jadi kamu sudah tulis jawapan kamu. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jawapan. Seterusnya ialah ini ialah kapas. Baiklah, kita tengok lagi untuk soalan yang ketiga. Okey. Jadi soalan ketiga, nyatakan fabrik yang dihasilkan daripada sumber haiwan yang ditunjukkan di bawah. Okey, so inilah kawan kita. Siapa ini? Kambing biri-biri. Jadi apakah fabrik yang dihasilkan oleh biri-biri? Okey. Jadi cuba setelah kamu semua sudah sediakan jawapan. Okey, jadi bersedia untuk lihat jawapan kamu betul atau tidak? Cikgu tunjukkan sekarang. Yeah.
Jawapan yang betul ialah jersey, twill dan tweed. Tahniah kepada yang sudah menjawab soalan cikgu dengan betul. Baiklah, jadi kita akan lihat lagi soalan yang keempat. Okey, apakah soalan keempat? Ya, ini dia soalan keempat. Lengkapkan jadual di bawah. Jadi soalan ini agak mencabar ya. Okey, jadi contoh fabrik, Dacron ialah akron, gentian P. Nylon 6, gentian Q. Oklon, akrilan, gentian R. Okey, jadi apakah jawapan bagi P, Q dan R? Cikgu harap kamu sudah bersedia untuk melihat jawapan. Dapat ingat kembali apa yang sudah kita belajar tadi. Okay, so I will show you the answer now. Yes, so P ialah polyester, Q polyimide nylon dan R acrylic. Okay, so tahniah juga, tahniah lagi kepada pelajar yang sudah mendapatkan jawapan yang betul. Jadi soalan kita ada satu lagi, soalan yang Okey, baiklah. Sekarang adalah soalan yang kelima. Pernyataan di bawah menunjukkan sumber kepada gentian buatan. Gentian M, sumber, palpa kayu, campur soda kaustik, campur karbon sulfida. Gentian N, selulosa, campur asetik, campur anhydrida, campur metalina klorida. Dan untuk gentian O, serpihan kayu palpa, asid asetik, campur anhydrida dan aseton. Nyatakan M, N dan O. Okey, bolehkah kamu ingat semula apa yang sudah kita belajar tadi? Okey, boleh tulis jawapan kamu. Okey. Alright, jadi sekarang ini cikgu akan tunjukkan jawapan. Sudah bersedia? Okey, so inilah jawapan dia. Untuk M, viscose. Untuk N, triestate. Dan untuk O ialah acetate. Okey, jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap pelajar semua faham apa yang sudah cikgu sampaikan dan para pelajar boleh membuat nota dengan menggunakan video ini. So, jumpa lagi di bab-bab pembelajaran di masa yang akan datang. Bye-bye.